Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati saudara pengurusi majlis yang berusaha, barisan kepimpinan, utamanya pengarah kepada program ini, yang diraikan juga Ustaz Azmi bin Ibu, Pegawai Pusat Islam dan juga Pembangunan Insan. Seterusnya kepada saudara-saudari, anak-anak, adik-adik yang dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dengan nikmat limpah kurnianya, pada malam ini kita telah diizinkannya untuk duduk di dalam satu majlis yang baik, di bulan yang baik, untuk membincangkan soal-soal yang berkaitan dengan kebaikan. Mudah-mudahan segala-galanya akan menjadi wadah untuk kita mendapat kebaikan sebanyak-banyaknya di luar yang kita jangkakan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kaya, mahu dan mampu membalas lebih daripada kadar amalan yang dibuat oleh hamba-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, berada di dalam majlis zikrullah, majlis ilmu seperti ini diumpamakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai min raudatil jannah, daripada taman-taman syurga. Kalau kita nak melihat taman syurga di dunia, lihatlah majlis ilmu. InsyaAllah orang yang berada di dalam majlis ilmu ini ataupun di taman syurga ini, Allah berikan nanti insyaAllah sakinah, ketenangan, saadah, kebahagiaan dan rahmat insyaAllah. Mudah-mudahan dengan selalunya melazimi berada di taman syurga di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan izinkan, akan rezekikan kita untuk benar-benar duduk di taman syurga yang hakiki dan abadi di hari akhirat kelak. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, apabila kita menyebut syurga, maka syurga itu sangat sinonim dengan cinta, tajuk yang kita akan bicarakan pada malam ini. Kerana cinta sesungguhnya lahir di syurga. Kalau kita lihat apa yang tidak ada di dalam syurga, segala-galanya sudah ada, Satu nikmat yang tidak boleh dibayangkan dengan fikiran kita, imajinasi kita tidak akan dapat menjangkaunya. Kalau kita jangkau pun, syurga lebih indah daripada itu. Mata dan telinga kita, apa saja yang dikatakan keindahan, syurga itu lebih daripada itu. Dan Nabi Adam memang diciptakan duduk di dalam syurga. Namun di tengah-tengah limpahan segala kenikmatan dan kelebihan itu pun, Nabi Adam masih merasakan emptiness, kekosongan. Allah tahu fitrah yang diletakkan dalam diri Nabi Adam, merindukan seorang pasangan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Siti Hawa, dan disitulah terciptanya cinta. Sebab itu apabila kita bercakap tentang cinta, kita bercakap soal yang baik-baik. Kerana cinta itu lahir di syurga, tempat orang yang baik. Untuk masuk ke dalam syurga, kita kena jadi orang yang soleh, orang yang baik, membawa pahala dan sebagainya. Sebab itu, kalau kita bincangkan tentang cinta, ia adalah warisan para rasul dan para nabi, diwariskan satu generasi ke satu generasi, insya-Allah. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji cinta itu. Cinta memang lahir di syurga, tapi Allah damparkan di dunia sebagai imtihan, sebagai satu ujian. Bagaimana cinta itu nak ditempa supaya kesuciannya tetap terpelihara dan terjaga. Akhirnya cinta itu kembara di dunia, dan insya-Allah kalau kita menjaganya dengan baik, maka cinta itu akan kembali ke syurga. Sebab itu kita katakan, bercintalah sampai ke syurga. Kerana cinta berasal daripada syurga, didamparkan di dunia untuk diuji, dan insya-Allah kita akan bawa kembali rasa cinta itu di syurga. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, apabila kita bercakap tentang cinta, kita bercakap tentang satu tajuk yang sangat power, power, kuasa,
Sebab itu apabila kita katakan cinta, jatuh cinta, orang kaitkan dengan hati. Sebab itu orang kata bila jatuh cinta, orang kata jatuh hati, ya. Kalau kita lihat, hati adalah raja dalam kerajaan diri kita. Yang berkuasa di dalam diri kita bukan badan, bukan tangan, bukan kaki, bukan segala-galanya, tetapi yang menguasainya adalah hati. Sebab itu apabila hati kita dipenuhi dengan cinta kepada yang baik, cinta kepada orang yang baik, cinta kepada kebaikan, insya-Allah hati itu akan mengarah seluruhnya kepada kebaikan. Kita akan selalu dilingkungi oleh bi'ah solehah, suatu yang sentiasa baik berada di sekeliling kita, di dalam diri kita dan di negara sekeliling kita. Tapi hubaya-hubaya, beringat-ingat, apabila cinta itu telah terarah kepada suatu yang jahat, suatu yang buruk, maka hati itu akan penuh dengan kejahatan, dan hati yang jahat akan mengarah tangan kaki semua ke arah kejahatan. Maka terciptalah kejahatan. Angkara salahnya kita meletakkan cinta. Sebab itu cinta ada dua wajah. Satu cinta yang baik, cinta yang indah. Satu lagi cinta yang bodoh dan cinta yang memusnahkan. Sejauh mana kita dapat manfaat daripada cinta ialah sejauh mana kita dapat menyuluh cinta itu dengan ilmu yang penting. Sebab itu majlis ilmu seperti ini sangat penting. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu itu adalah cahaya, manakala kejahilan itu adalah kegelapan. Sebab apabila kita tidak ada ilmu, maka kita tidak dapat menyuluh cinta untuk mendapat sisinya yang baik. Sebaliknya kita terarah kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, untuk kita tahu tentang manakah bagaimana cinta itu mempunyai suatu kuasa yang paling penting, apakah justifikasi ataupun kenapa anda datang pada malam ini, kenapa saya yang datang daripada jauh datang ke tempat ini untuk membincangkan soal cinta. Apa tapaknya? Apa asasnya? Apakah reason di sebalik segala-gala ini? Saya masih teringat apa yang saya pernah baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tulisan Imam Ghazali, ketika membicarakan dalam bab hubbullah ataupun cinta Allah. Imam Ghazali menerangkan bagaimana satu ketika seorang badui, seorang Arab badui, orang Arab badui ni Arab pedalaman lah orang kata, ya, datang bertemu dengan Rasulullah. Kalau kita lihat para sahabat, apabila orang Arab Badui datang dari pedalaman berjumpa dengan Rasulullah, mereka sahabat pun gembira kerana orang Badui akan bertanya satu soalan yang mungkin malu dan segan untuk mereka tanyakan kepada Rasulullah, kerana mereka dah selalu berhampiran dengan Rasulullah, segan nak tanya dah soalan-soalan yang agak vokal, soalan-soalan yang agak orang kata terjah, menerjah sekarang ni, ya. Okey, tetapi orang Arab Badui ni oleh kerana dia datang daripada jauh, terus dia terjah Rasulullah dengan satu soalan. Soalannya berbunyi, "Ya Rasulullah," dia kata, "bila berlaku kiamat?" Bukan 2012, bila berlaku kiamat? Dia bertanya begitu. Rasulullah menjawab pertanyaan itu dengan satu pertanyaan. Rasulullah tanya kepada orang Badui itu, "Apa yang telah engkau siapkan ataupun kesediakan untuk menghadapi kiamat?" Begitu bijaksananya Rasulullah. Kadang-kadang satu soalan tidak memerlukan jawapan, satu soalan memerlukan satu soalan sebagai jawapannya. Rasulullah tanya, "Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat itu?" Orang Badui itu pun dia keluarkan apa yang ada dalam isi hatinya. Orang Badui ini dikatakan, "Aku tidak menyediakan dengan banyak bersolat, aku tidak menyediakannya dengan banyak berpuasa, tetapi aku menyediakan dengan hati yang sangat cinta kepada engkau ya Rasulullah." Orang Badui ini kata. Lantas Rasulullah SAW membalasnya, "Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari akhirat kelak." Artinya apa di sini? Artinya siapa yang kita cinta di dunia ini, siapa yang kita sangat sayang di dunia ini, itulah orang yang kita akan bersama nanti di hari akhirat. Sebab itu sangat penting apabila mafhum sebuah sabda Rasulullah SAW, yang mengatakan bahawa tidak beriman seseorang hingga dia mencintai aku, kata Rasulullah, dan Allah lebih daripada ibu bapanya, lebih daripada segala-galanya. Itulah cinta yang hakiki. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah menegaskan, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah."
Sesungguhnya orang mukmin itu, orang beriman itu sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, oleh kerana cinta itu ada pada hati, dan hati itu sangat berkuasa, kerana dialah yang mencipta segala-gala perbuatan kita dan sebagainya, maka cinta itu juga mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Sama ada kuasa untuk membina ataupun kuasa untuk memusnahkan. Sebab tu saya tulis dalam buku tentang cinta. Apabila tepat masa, siapa dan keadaan, cinta adalah satu kuasa yang luar biasa yang tidak dapat ditandingi. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita tengok sedikit sebanyak apa wajah cinta yang di sudut kebaikan. Kalau kita lihat cinta Allah kepada kita, diciptanya kita daripada tiada kepada ada. Allah memberi begitu banyak kepada kita. Kalau kita lihat dalam hukum cinta, ada mengatakan siapa yang lebih cinta, dialah yang paling banyak memberi. Siapa yang lebih cinta, dialah yang paling banyak memberi. Oleh itu, siapakah yang paling banyak memberi kepada kita? Tentulah Allah, tentulah Tuhan memberi segala kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala, namanya yang lain ialah Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi. Allah memberi tanpa kita minta. Allah memberi tanpa mengharapkan terima kasih. Allah memberi berterusan. Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu yang tidak mengharapkan terima kasih dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam hukum cinta juga mengatakan, cintalah orang yang mencintaimu, bukan orang yang kamu cintai. Sekali lagi saya ulang, cintalah orang yang mencintaimu, bukan orang yang kamu cintai. Sebab itu kalau kita tanya siapakah yang paling cinta kepada kita, maka Allah lah jawapannya. Kerana Allah memberi segala-galanya untuk kita, menciptakan kita sedia, menyediakan segala-galanya untuk kita, maka Allah wajar dicintai. Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi sekalian, kita tidak mungkin mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh mungkin mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ingat trilogi cinta ini. Pertama, kalau kita nak cinta orang, kena cinta diri kita sendiri. Kalau kita nak cinta diri kita sendiri, perlu kita dulu lebih dahulu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, cinta itu amat indah. Kerana apa? Dia diciptakan oleh Allah yang Maha Indah. Kerana Allah itu indah dan suka kepada keindahan, maka cinta yang Allah berikan kepada manusia ini juga penuh keindahan. Cinta adalah satu anugerah. Cinta adalah satu hadiah. Cuma dengar betul-betul, kadang-kadang apabila kita diberi hadiah oleh seseorang, jangan kita membesarkan hadiah lebih daripada pemberi hadiah. Kalau kerana cinta itu adalah datang daripada Allah, jangan kita membesarkan cinta itu daripada pemberinya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu tajuk filem yang terkenal, semua orang pernah lihat, Ketika Cinta Bertasbih, betul Biar cinta kita bertasbih kepada Allah, jangan kita bertasbihkan cinta. Boleh faham maksud saya? Biarkan cinta kita ni bertasbih kepada Allah.